الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعينه ونستغفره وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Jadi sebelum kita sambung perbincangan hadis yang ke-28, saya minta maaf lah kerana tak dapat nak tunjukkan dia punya slide pada malam ini kerana beberapa sebab. Tapi kita teruskanlah juga untuk perbincangan pada malam ini. Seperti yang saya telah sebut pada minggu lepas bahawa dalam hadis yang ke-28 ini, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Irbad bin Sariyah ini, secara umumnya Nabi SAW nak fikir ke tiga perkara yang pokoklah. Pertama sekali, saya baca sekali lah hadis ini, baca sekali lagi untuk peringatan hadirin dan hadirat. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-'uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha maw'izatu muwaddi' fa'awsina. Qala بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه Abu Daud wa Tirmidzi. Diriwayatkan daripada Abi Najih, yaitu Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Kata beliau, yakni Irbad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan nasihat kepada kami dengan suatu nasihat yang mana hati-hati kami berasa gemetar dan air mata-mata kami bercucuran air mata. Mana kami bercucuran air mata mendengar wasiat, mendengar nasihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, seolah-olah nasihat ini adalah merupakan nasihat yang terakhir, wahai Rasulullah. Gitukah? Kalau begitu, fa'ausina, berpesanlah kepada kami, berwasiatlah kepada kami. Sebelum ni saya sebut dah, kalau dalam bahasa Arab ni banyak kalimah yang kita boleh gunakan untuk menunjukkan pesan, wayak sesuatu. Jadi di sini daripada perkataan fa'ausina, yang mana kita ambil daripada perkataan itulah mana wasiat itu, dari segi terjemahannya kita boleh sebut begini: pesanlah sesuatu yang sangat berguna kepada kami, yang mana kami akan selamat selepas ketiadaan baginda. Dia ada makna tu, sebab makna dia itu lebih besar, lebih kemah makna wasiat ni. Orang nak mati orang sebut wasiat. Apa? Pada sebelum ni tak sebut wasiat. Nah, kenapa? Kerana makna tu dia merujuk kepada orang yang nak meninggalkan kita. Wasiat ni gitulah maksud dia. Sahabat Nabi suruh Nabi wasiat. Maknanya kesan daripada mau'izah yang Nabi sampaikan. Maka Nabi menjawab, aku wasiatkan kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dengarlah dan patuhlah, walaupun yang memerintah kamu itu adalah seorang hamba. Dalam setengah riwayat lain sebut Abdun Habsyiyun. Dalam setengah riwayat lain hamba Habsyi sebutlah dia punya ciri-ciri, misalnya rambut kotak, bibir tebal, dalam hadis-hadis lain lebih terang lagi. Nabi menyebutkan lagi, sesungguhnya sesiapa yang hidup dari kalangan kamu selepasku, maka ia akan melihat banyak berlaku perselisihan pendapat, perbezaan dalam sikap dan sebagainya. Maka pada waktu itu sekiranya kamu berada. Jadi ikhtilaf di sini kalau mengikut pensyarah-pensyarah hadis dalam pelbagai aspek ini, bukan bab ibadat saja, bab akidah. Banyak kau lah. Semua sudutlah akan berlaku ikhtilaf.
Maka pada ketika itu wajib kepada kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mahdiyin. Khulafa' rasyidin lagi mahdiyin. Gigitlah dengan gigi-gigi geraham kamu dan berwaspadalah terhadap perkara-perkara yang baru yang diada-adakan dalam agama, kerana setiap bid'ah itu sesat. Sebelum kita pergi bincang 3 perkara penting itu, saya nak sebut wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jadi dalam hadis ni jelas sebenarnya kalau mengikut ulama, muhdatsatil umur tu Nabi sebut bid'ah. Itu jelas. Berwaspadalah terhadap perkara-perkara baru dalam agama, kerana setiap bid'ah itu sesat. Bukan Nabi kata setiap benda baru itu sesat. Dah. Ini ulama beberapa perkataan yang diperhatikan oleh ulama. Nabi sebut berwaspadalah terhadap perkara baru yang ada ke dalam agama. Nabi tidak kata kalau nak kira, nak supaya sesuai, sesungguhnya setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Ataupun setiap perkara baru itu sesat. Nabi tak kata. Tapi Nabi kata setiap bid'ah itu sesat. Mula-mula sebut berwaspada terhadap perkara baru yang diada-adakan dalam agama, maka setiap bid'ah itu sesat. Nampaknya jelas sangat tu bahawa yang dimaksudkan muhdatsatil umur tu mana perkara baru yang berkait dengan agama, yang berkait dengan ibadat. Jadi perkara itu sesat. Okey, baiklah. Sekarang ini dalam hadis ni secara umumnya ulama sebut Nabi nak cerita 3 perkara penting. Yang pertama, ketaatan kepada pemerintah. Sebelum ni saya telah sebut dah secara umum, secara umum sebagai tambahan pada malam ni ya. Asasnya boleh katakan keseluruhan lah. Syarah hadis menyebut bahawa taat kepada pemerintah ini nampak dalam hadis ni nampak secara mutlak kena taat. Nampak mutlak. Tidak. Semasa menghuraikan hadis ni ulama kata dak ni dia panggil al-itlaqul muqayyad. Dan asasnya taat kepada pemimpin ni kalau kita tengok dalam huraian-huraian lebih detail, ketaatan dalam agama ni dia bagi 2. Dia panggil at-ta'ah, mana taat ketaatan secara mutlak, selain ketaatan secara muqayyad. Jadi kalau ketaatan secara mutlak ni tidak berbelah bagi, tak boleh nak dah kita kata, tak boleh nak canggah atau Allah dan Rasul. Tu kalau tolak boleh rosak selalu. Kalau tentu jelas tu boleh rosak selalu tolak. Kalau kita tengok dalam ayat Quran, pun dari segi bahasa pun kita, kalau orang ngaji bahasa pun dia boleh faham. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Wa ulil amri. Dan juga kepada para pemerintah. Situ ada perbahasan dia. Maknanya Allah dan Rasul diulang. Diulang sebut ati'u. Tetapi untuk pemerintah digunakan haraf ataf sahaja, iaitu waw. Jadi di situ maknanya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu merupakan ketaatan yang secara mutlak. Apa maksud secara mutlak? Kalau Allah tu tak apalah. Rasul, maknanya apa yang Rasul sebut, apa yang Rasul buat, benda jelas daripada Nabi, itu tidak ada kompromi. Tak boleh nak bahas. Kita boleh tengok dalam banyak praktik para sahabat radhiyallahu anhu semasa Nabi hidup, adalah setengah-setengah orang tu sahabat yang baru-baru masuk Islam ataupun setengah-setengah yang tidak faham molek aja, nampak semacam nak bangkai hak Nabi. Beberapa kes berlaku kepada Arabi kan. Siapa Sayyidina Umar mahu. Siapa Sayyidina Umar kata aku tegak-tegak suruh dia nak penggal selalu lahir. Sebab apa? Sebab tu hak Nabi. Dia hak Nabi ni tak boleh. Bila kata hak Nabi, dia tak boleh. Bahkan menganggap ada yang lebih baik daripada hak Nabi pun boleh rosak dah akidah. Memang boleh rosak akidah. Misalnya dalam kitab ni, ini kitab Imam Suyuti, Al-Amru bil Ittiba' wal Nahyu 'anil Ibtida', dia bahas panjang lah. Dia bahas panjang. 351 muka surat ni, dia bahas khusus tentang perintah supaya mengikut sunnah dan larangan daripada melakukan bid'ah. Dalam ini dia sebut panjang lah. Ini kitab Imam Suyuti yang menyebut khusus tentang bid'ah dan sunnah ni. Jadi saya nak baca kitab dia mungkin beberapa perkara lah. Tak apa tu sebelum sampai situ, masalah ketaatan kepada pemerintah ini, poin pertamanya ketaatan kepada pemimpin ini dia secara muqayyad. Muqayyad ni dengan erti taat ke dia tu, tengok suruh dia apa yang dia buat tu, kalau menepati sunnah, tidak bercanggah dengan agama, boleh ikut. Bahkan dalam hadis lain kita tengok Nabi sebut innamat ta'ah fil amri. 3 kali Nabi ulang.
Innamat ta'ah fil ma'ruf. Innamat ta'ah fil ma'ruf. Innamat ta'ah fil ma'ruf. 3 kali Nabi ulang. Nabi kata ta'ah benda ma'ruf je. Ta'ah ni hanya benda ma'ruf je. Ta'ah ni hanya benda ma'ruf je. Benda yang mungkar tidak boleh ta'ah. Tak boleh ta'ah. Jadi maknanya pemimpin kita kena tengok di situlah ulama menyebutkan bahawa rakyat ni perlu diberi ilmu. Rakyat ni perlu diberi fahaman yang baik. Rakyat perlu diajar. Rakyat perlu diberi pendidikan yang sempurna. Supaya dia ada satu nilai dalam diri dia untuk menilai pemimpin. Sebenarnya kalau rakyat tu baik, rakyat tu cerdik, rakyat berpendidikan, rakyat tu nilai inteleknya tinggi, dia sebenarnya akan melahirkan pemimpin yang tinggi, pemimpin yang baik. Banyak kenyataan daripada sahabat, pada Sayyidina Ali sendiri, daripada salafus soleh kita dulu. Dan Nabi pun ada sebut, sebenarnya pemimpin, kalau lahir pemimpin jahat, pemimpin teruk, sebenarnya ada kesalahan masyarakat itu. Mana dikaitkan pemimpin yang baik, pemimpin yang jahat ni dengan baik ataupun buruk ni masyarakat. Dikaitkan begitu. Kerana pemimpin itu lahir daripada masyarakat itu. Kalau masyarakat itu sudah teruk, maka teruklah. Ada disebut gitu. Maknanya kedua belah pihak itu sebenarnya ada kesalahan. Kalau kesalahan pemimpin, maknanya rakyat itu sebenarnya ada juga kesilapan. Tak boleh kita kata pemimpin saja. Tak apalah itu. Ini kita secara praktikal je kata, kalau sudah berlakulah katakanlah nak taat pada pemimpin, kita nak cara tu, maka ketaatan itu dia kena tengok. Kalau sekiranya perintah dia itu perintah yang bersifat ma'ruf, aku boleh taat. Kalau tidak, tak boleh taat. Yang kedua, dalam hal kalau sekiranya kita dalam hal yang tidak taat, tindakan. Jadi Nabi sebut sini, Nabi kata kena taat walaupun pemimpin itu seorang hamba. Hak ni dari segi huraian nak ayatnya keperluan pemimpin, satu perkara keperluan pemimpin. Kalau kita tak ada pemimpin, yang adanya hamba. Kebetulan sebab hamba ni tidak semestinya bodoh. Hamba ni tidak semestinya, kadang-kadang pemimpin besar boleh jadi apa ni, kalau zaman dulu kita kena tahu lah, hamba nak boleh jadi hamba ni daripada peperangan, tawanan perang. Kadang-kadang yang ditawar tu kebetulan dia tu pemimpin. Sama ada komando apa, ataupun dia tu cerdik. Cuma kalah dalam peperangan, maka dia jadi hamba. Bila jadi hamba, status dia hamba. Katakanlah tak ada orang kira-kira je, yang layak jadi pemimpin. Tiba-tiba katakanlah hamba, macam mana jadi lagu tu tak tahu tu. Dalam syarah sebut ni andaian. Ada ke tidak dalam sejarah? Ada ke tidak dalam sejarah umat Islam ni hamba jadi pemimpin, Amirul Mukminin? Ada ke tidak? Ada. Ada disebut dalam kerajaan Abbasiyah tu ada. Asal dia tu hamba, tapi dia jadi pemimpin. Pemimpin tu molek. Ada disebut. Baiklah, secara umum maknanya taat itu kita tidak melihat status dia. Bila dia jadi pemimpin, maka situ sudah ada hukum agama. Waktu Nabi nak ayat, sudah ada hukum agama untuk kita. Jadi ketaatan ini, orang panggil ketaatan dalam bab ibadat. Taat pemimpin itu adalah ibadat. Boleh pahala walaupun dia seorang hamba. Sebab apa? Dia persoalan gini, persoalan kalau kita tengok dalam kitab-kitab baru, Nabi sebut ni Nabi bimbang lah, sebab kita bercakap tentang ikhtilaf. Kadang-kadang pemimpin tu bagi setengah orang molek dah, setengah orang tak suka pemimpin tu. Jadi atas pemimpin, seorang pemimpin tu persepsi masyarakat ni, rakyat ni berbagai-bagai. Hak tu Nabi nak ayat. Jadi asalnya lagu mana? Ada agama. Kalau dia tu molek walaupun dia hamba, katakanlah kamu berasa, ya pastinya dia sudah naik jadi pemimpin. Boleh jadi kita berasa tak molek, adalah lagu mana sikap kita. Kena taat, tetap kena taat. Hak tu Nabi. Itu perkara penting yang perlu kita faham. Itu yang perlu kita faham. Tak ada kita nak memuaskan hati semua orang, tak ada. Tak ada. Mesti ada kritikan, mesti ada. Tetapi dalam konteks agama, bila dia sudah dilantik dengan cara yang sah, kita setuju atau tak setuju. Kadang-kadang kita tak setuju bersifat peribadi. Sebab tu Nabi sebut, mana innamat ta'ah fil ma'ruf, asalkan dia buat benda ma'ruf, dia molek. Kita tak setuju kerana ada sebab-sebab tertentu. Kalau nak tanya hukum dari segi agama, lagu mana? Wajib ta'ah. Hak tu Nabi nak ayat. Wajib ta'ah. Katakanlah isteri dia masalah misalnya. Katakanlah. Ataupun anak dia masalah. Ataupun keluarga ada lah masalah pribadi. Kita panggil pribadi lah. Masalah pribadi.
selagi tidak mengganggu negara, masalah peribadi. Ataupun siapa disebut siapa kalau dia tak semaya, katakanlah. Lagu mana? Boleh kalau kita nak jatuh dia dengan cara revolusi, dengan cara kekasaran? Tak boleh. Jadi rata-rata saya tengok ulama sebut kata tak boleh untuk jatuh pemimpin itu dari segi cara pemberontakan. Dari sudut memberontak, itu tadi. Kalau dari sudut lain, sistem pilihan raya itu tidak memberontak, itu lain. Kalau dari sistem pilihan raya, itu bab lain. Itu tidak termasuk dalam hak current. Tidak termasuk. Misalnya kita yakin ada orang lain lebih baik. Yang mana sistem pertukaran pemimpin itu, peralihan kuasa itu berlaku dengan cara yang ma'ruf, bukan cara dengan pemberontakan, melibatkan peperangan, itu bab lain. Itu bab lain. Kok mana pun demokrasi ini tidak tapi dia tak ada sebahagiannya kita boleh terima sudut-sudut tertentu. Tidak kata dia Islam satu perang. Tidak, demokrasi ni sebab demokrasi ni ada bahaya dia juga. Sebab dia kira kalau nak kira ramai, kadang-kadang kalau orang ramai setuju salah, maka akan terlaksana hak salah. Itu asas dia begitu. Jadi Islam tidak lagu tu. Kita terima dari sudut-sudut tertentu. Dalam konteks negara kita sekarang misalnya, katakanlah kita tengok orang yang ada lebih baik. Kita berhak untuk tidak undi dia itu tidak salah, tidak bercanggah dengan hadis. Kok kata tak boleh ni, kalau sampai peringkat menyebabkan berlaku pertumpahan darah, peperangan, memberontak hatu dengan cara tu tak boleh. Bimbang lah. Takut jadi sebuah Iraq, sebuah Afghanistan, setengah negara Arab yang itu menjadi peringatan kepada kita. Tapi kalau dalam sistem pilihan raya kita kata contohnya yang tidak menyebabkan berlaku pertumpahan darah, maknanya berlaku proses pilihan raya ni kan, mana ada tetap ada tentera tu tetap ada, polis tu tetap ada ke mana pun. Kalau melalui sistem pemberontakan hak tu jadi hilang, tak ada jadi polis, sistem tu tidak dihormati langsung. Itu bahaya. Banyak kesempatan boleh diambil oleh musuh-musuh luar tu. Hak tu Nabi bimbing ni. Kerana apa? Nak jaga pemimpin ke nak jaga rakyat? Nak jaga rakyat. Sebab kesal peralihan kuasa yang cara yang tidak betul ni, kesal dia rakyat jelaka. Hak tu Nabi nak jaga. Lepas tu, apa yang apa yang kita terkait dengan agama tu? Cuba kita gambarkan bagaimana kalau jatuh sebuah negara, berlaku peperangan. Sebanyak mana kita peluang-peluang kita nak laksana agama tu tidak dapat dilaksanakan. Zaman perang, lagu mana zaman perang? Kita maklumlah zaman perang. Malaysia kita ni pun pernah menghadapi zaman perang. Lagu mana jadi? Dengan sistem pendidikan yang tidak dapat dilaksanakan. Hak tu Nabi bimbing. Lepas tu nak boleh pula tu bila ada perang, dia makin masa puluhan tahun. Jadi yang merana, yang jadi beban mangsa seperti rakyat jelaka. Boleh jadi pemimpin lari keluar negara, pemimpin. Lari, pemimpin anak-anak dia kira dah. Dia kira dah, kalau jatuh dia kira dah. Ada dah cara jalan keluar dia. Tapi rakyat jelaka lagi mana? Hak tu Nabi tekan sangat. Nabi tekan. Itu dari sudut. Jadi taat kepada pemimpin ini adalah benda yang wajib sebenarnya dalam agama. Wajib. Tapi dalam konteks tadi, dalam konteks agama. Jadi kalau kita dapat pemimpin itu memang bermasalah teruk dalam penilaian kita, bukan sekadar peribadi, bermasalah kesalahan dia itu melibatkan dana negara, melibatkan ketulusan, melibatkan amanah. Tidak amanah pemimpin itu. Rosak negara kerana dia. Terbukti lagi. Hak tu pun kena tengok lagi nak jatuh dia kalau dari sistem demokrasi, insya-Allah kita nampak perkara tu mana tidak berlaku teruklah kesan dia tu. Tetapi kalau dalam konteks tidak sistem pilihan raya ni jatuh dengan cara kerah, hak tu hak ulama sebut dalam kitab al-Ta'lif hak tu lah. Tapi kalau sistem pilihan raya ni kena baca buku baru, buku kajian ulama tentang pemerintah, sistem kenegaraan dalam konteks moden sekarang. Dia huraya dalam bentuk lain. Kok dalam kitab apa kata taklif tu tak? Misalnya, contoh dalam kitab apa? Katakan pemimpin tu tak semaya. Boleh harus kita jatuh dia. Jatuh tu sampai hari tu dalam konteks jatuh melalui kekerasan, pemberontakan dan sebagainya. Boleh ke tidak? Hak tu ulama kata taklif sebab apa? Ngaya kepada masyarakat. Lepas tu kalau bila kita nak jatuh, kita adalah kita kata orang panggil pemberontakan yang berhaluan kiri, gagal, kalau gerila ke, tapi jatuh selalu tu ada juga kerajaan dia ada tentera dia. Nak boleh jatuh ke lagu mana kan? Kadang-kadang bertahun perang. Lepas tu lagu mana kesan rakyat jelaka? Kanak-kanak, orang tua, orang perempuan, hak tua Nabi bimbing. Hak tua Nabi usul. Kita Islam kita ada tetap mikir lagu tu. Kalau kita tak pernah rasa kesan derita peperangan.
Dalam hadis sebut bila berlaku peperangan, orang yang paling mulia di kalangan kamu jadi paling hina. Perempuan-perempuan kita yang kita suka aurat tu, bila dijaga, bila berlaku peperangan, tak ada nilai kehormatan diri dia. Cuba tengok masa kita kena apa dia yang Jepun lah. Teruk. Jadi benda-benda begitu hak Nabi bimbang. Tapi kalau menjadi itu dia dalam konteks lain, itu dia ada hukum lain. Dalam konteks demokrasi misalnya. Sebab lain orang timur belah. Kita ambil lagu mana dia. Ahok tu pun kena tengok dia. Tapi pokok mana pun kita tak berhak. Wajib pilih. Wajib pilih yang boleh. Itu kita kena nilai. Dan saya rasa, saya duduk baca-baca buku waktu kalau kita tak sepakat pendapat ulama dulu tu tak apa. Kita pakatlah. Di mana kok tinggal semaya, aku tak rasa jadi pemimpin. Aku tak suruh dia lebih hari. Tak apa. Tak apa. Tetapi kalau nak memberontak dengan cara kekerasan, akak senjata, kalau pemimpin tu tak semaya, ulama tak boleh lagi. Sebab dia tu boleh jadi berubah macam-macam andaya-andaya. Ataupun boleh buat dalam bentuk lain. Timbalan dia, kita ejah dalam mana dia jatuh jadi naik orang lain. Pokok dia juga, tapi pokok dia bukan jahat semua. Menggolek Islam juga, untuk mana pun. Jadi banyak cara pertimbangan. Sebab itulah pemimpin-pemimpin ini, kalau silap dia dosa lebih besar daripada orang lain. Silap percaturan politik. Pemimpin tersalah buat kira-kira, menyebabkan rakyat menderita, rakyat terbeban rakyat, pemimpin itu menanggung dosa yang amat berat. Kalau kesalahan dia, kesalahan itu berat. Walaupun dalam hadis sebut kelebihan pemimpin gini-gini, banyak kelebihan pemimpin sebut dalam hadis. Boleh meniti atau titia sirat bagaikan sama banyak, bagaikan kilat berahnya. Itu pemimpin lagu mana? Itu pemimpin yang adil. Yang adil mana dia memikir rakyat, memikir rakyat. Bukan mikir dia memikir. Contohnya Sayyidina Umar kita tengok contoh. Sayyidina Abu Bakar lagu mana? Sayyidina Abu Bakar ni jelas ni semua orang tahu sebagai ulangi. Mula-mula jadi pegang khalifah. Mungkin dia pengganti Nabi, dia sebut khalifah. Pasal tu Amirul Mukminin. Dia tak ambil gaji. Pergi buat kerja tahu sejarah, lepas tu gini nego. Dah sebulan lebih kata. Sebulan lebih. Pikul kain. Satu kali tu. Saya normal kata. Tak pasal apa. Mana Abu Bakar pergi jual kain. Mau dijual kain. Masa tu khalifah tu. Saya normal musyawarah. Bincang dengan Abdul Rahman. Bincang ni. Dia ni dulu tak apalah. Bulan ni dia pemerintah dah. Akhir sekali. Bincang. Bui peruntukkan duit kepada dia. Mula-mula dia tak sih. Tak apalah. Akhir dia ambil. Dia berhenti jual kain. Berhenti nego. Tak boleh main nego lagu ni. Uniknya yang kita tengok, ini kesan daripada didikan Nabi SAW. Akhir sekali bila dia guna duit tu peruntukkan kerajaan tu, ada lebih. Ada lebih. Semua orang tahu ni cerita ni. Lebih. Dia pergi hantar balik. Bui kepada dana negara. Baitul Mal. Jadi hak pergi kunci Baitul Mal kata, tak payah hantar balik. Ni duit yang kita beri pada khalifah tu. Dia kata, ini lebih aku rasa tak sedap nak ambil. Dia kata terganggu aku mimpi. Dia pergi balik. Jadi dia guna, dia ambil katakanlah 5,000, dia guna pula tu lebih, dia kata balik. Gitu cara. Jadi benda-benda begitu kita perlu tengoklah mana pemimpin kita kena tengok, pemimpin kita kena tengok. Jadi dalam keadaan sekarang ni kita kena pilih molek lah. Kena pilih semaya hajat kita sendiri, semaya hajat dengan Allah Taala. Istikharah. Tengok minta dekat Allah, dia betul pilihan kita. Jangan minta begitu saja, kena ambil tahu. Dalam kitab sebut seorang rakyat dia cerdik mesti dia ambil tahu tentang pemimpinnya. Seperti dia ambil tahu tentang anak dia. Tu rakyat dia cerdik dalam kitab sebut. Dia ambil tahu. Okey, pemimpin rumah juta ni ke mana cerita? Kita ni rumah sewa. Tak misal. Sebelum ni tak. Setengah jadi itu siapa? 5 juta rumah. Kita beli pun istana. Misalnya ke mana? Macam-macam dia kata dia hipobik. Dia kata, tak misalnya. Dia punya kecil lagi awak rumah. Tak misalnya. Yalah kita kata hipo banyak kita mau tak nak sahabat. Rakyat berhak bersaat. Tidak kata bila kita bersaat pembakailah. Dah. Bukan itu. Isu hak kita sebagai warga negara. Dan Islam memang begitu. Lepas tu, kita tidak buat fitnah. Sebab tu dalam bab fitnah ni, fitnah tak boleh. Fitnah tak boleh. Maknanya kita tak boleh buat fitnah. Tapi orang tu dia tak boleh buat sesuatu menyebabkan orang timbul fitnah. Tak boleh juga. Kita tak boleh fitnah orang. Tapi kita haram fitnah orang. Tetapi kita biar kita buat sesuatu biar kita jadi terfitnah, kita haram juga dalam agama. Maknanya semua kedua-dua pihak perlu jaga.
Pemimpin pun kena jaga juga, jangan bisa apa fitnah. Gak rakyat tengok benda tu. Rakyat tengok. Kita tak apa, tapi hak jiran-jiran dia tak boleh apa jiran-jiran dia. Hak jadi pengundi dia, tu rakyat awak Islam apa tu? Siapa pemimpin kita mau. Hak tu kerja rumah dia tu rakyat orang. Tak boleh tahan nak cerita pada orang lain. Jadi timbul fitnah. Oh, dia kata dia telah terfitnah misalnya. Biasa tu. Masalah tu kenapa kamu letakkan diri kamu siapa mereka di fitnah? Saya sendiri pun orang tanya, kalau rakyat fitnah mimpin lagi mana? Saya rasa kena tengok juga. Tapi kita nak buat keputusan, nak ubi hukum selalu pada rakyat tak boleh. Kena tengok dulu pemimpin tu lagu mana. Kalau pemimpin tu memang jenis teruk tak cara, tapi timbul fitnah, kita tidak nak kata ke rakyat. Kita tidak nak kata rakyat. Jadi dia tu jenis gitu. Kecuali dia jaga diri, dia fitnah juga. Aku bak lain. Jaga dah. Tak nampak dah. Tapi nak fitnah juga. Ni memang ada rakyat yang jahat. Tetapi kalau dia tu memang bersedia, macam bersedia di fitnah. Teruklah. Teruklah kita malas cerita detail-detail lah. Nah, tapi maknanya teruk. Kita kelih bukan kita ngaji ni dah. Kau tengok ai kita. Nak fitnah takut dosa. Nak baca takut dosa tapi pemain kita nak sabar ni lagu ni. Itu yang kita perlu faham. Jadi benda tu bila rakyat pemimpin faham, insya-Allah dia jadi molek. Jadi perkara itu. Dalam kitab-kitab baru, kitab-kitab politik baru kita tengok, kadang-kadang benar ni, ketaatan ini dia jadi susah jadi nak taat. Kenapa? Keresahan rakyat itu. Rakyat jadi hilang keyakinan. Itu perlu dijaga. Jadi walaupun nak taat, Nabi SAW tidak membebankan rakyat. Kita tak apalah tak boleh. Islam ikut agama dia tidak jadi bodoh. Tentu dah memimpin teruk kelima misalnya sebagai contoh. Lepas tu kita dipaksa taat. Nak taat lagu mana hati kita ni? Ayah kita kalau teruk kita tak boleh taat. Kalau taat juga nak taat lagu. Itu masalah. Itulah masalah. Jadi kena faham molek ketaatan ni semua pihak kena ambil. Mana orang yang nak ditaati pun dia kena orang lagu mana yang nak ditaati. Dia kena jujur lah. Ni duk tekan rakyat supaya taat pada dia ni, setahu mana jaga perangai akhlak dia setahu mana. Semua tu perlu diambil kira belaka. Barulah boleh dilaksanakan hadis-hadis ni. Tidak payah. Memang payah. Sebab tu saya pernah tanya guru saya dulu dalam KIH ni. Kita nak amal hadis-hadis berkait dengan kepimpinan ini lagu mana? Kadang-kadang kita berasa bodoh kalau kita tak kena raya lah, tak kena raya. Tu guru saya fikir sebut dia kata sebab tu bila kita baca hadis taat pada pemimpin, kita kena letak sekali hadis pemimpin lagu mana dia kena buat ke rakyat dia kena baca sekali. Dia tak boleh baca berbeza-beza kan. Dia akan jadi tak seimbang. Kita nak baca hadis berjebak-jebak tak sejak kena taat pada pemimpin. Kena baca juga hadis pemimpin kena buat ke rakyat lagu mana Nabi ni. Dia kena seimbang gitu. Bila benar berjalan serentak barulah boleh diamalkan hadis. Kita tidak tahu. Bahaya. Jadi timbul fitnah lain pula. Bahaya. Serupa dengan hadis ni. Kita nak baca hadis ni, hadis 28 ni dia kena kait pula dengan hadis lain ulama kata. Kena kait dengan hadis bab niat tu, hadis bab niat tu. Kena kait dengan hadis Aisyah tu. Banyaklah kena kait dengan hadis lain. Baru kita boleh faham bab bid'ah ni. Semua dia kata taat pada pemimpin ni. Mana lagu mana kalau pemimpin itu tidak ikhlas, pemimpin itu tidak amanah, pemimpin itu anak lagu mana? Lagu mana kedudukan dalam neraka? Kita tak usah sebut masuk neraka lah, kedudukan dalam neraka lagu kita sebut. Lagu mana jadi pemimpin? Mana kena baca tu? Tak boleh. Tak kalau dalam sistem demokrasi lah ni, kita kata dah. Diberi pilihan kepada rakyat. Memang rakyat kena pilih lebih detail daripada yang disebut dalam kitab fiqh. Sebenarnya lebih detail lagu mana? Kalau dalam kitab fiqh mengambil kira hal-hal peribadi pemimpin, misalnya dia tak semaya tak boleh lagi. Dalam bab demokrasi ni boleh. Boleh. Tapi dia tak semaya. Tak ada pilihan pemimpin lain. Semaya tak tinggal. Kerti juga ekonomi misalnya. Tapi moleklah akhlak dia. Lagu mana? Dalam pilihan. Kita kena undi tu. Jadi nak pilih tu perlu pada penilaian. Sebab tu ayat kena cerdik. Maklumat kena cukup. Enggak zaman lah ni zaman teknologi tu. Al-alam bila wujud. Dunia tanpa sepadan. Langit terbuka. Orang boleh akses internet ke apa. Jadi timbul masalah. Timbul masalah banyak lah. Jadi apa tu? Krisis keyakinan. Jadi timbul. Penilaian rakyat pelbagai. Apa? Sumber maklumat tu banyak. Sumber maklumat tu banyak. Jadi benda tu kena faham lah. Sebab tu tak boleh kalau kita nak baca hadis-hadis yang berkenaan rakyat kena taat kepada pemimpin dalam satu masa yang sama dia kena bahas sebut juga supaya rakyat tidak berasa macam bodoh dia kata. Memang ada orang pertikaian. Memang ada orang pertikaian.
Lagu mana? Takkan kita nak tahu pemimpin tu lagu mana pun tak semacam. Misalnya dalam hadis lain, katakanlah dia tidak beri hak kita. Pemimpin itu tidak beri hak kita. Dia mengamalkan sistem monopoli, sistem Isa. Isa tu sama ada monopoli ataupun Isa dengan erti dia beri pada anak-anak dia. Boleh juga dipaham gitu dalam hadis itu. Dia beri pada anak-anak dia, pada kerani-kerani dia. Lepas tu pada rakyat ni tak boleh. Rakyat ni boleh kuah-kuah tu pohon nak kering tu. Nah, lagu mana? Hadis tu. Sedangkan Nabi suruh taat juga. Sebab itulah ulama bila dia hurah, dia mengambil kira semua. Mana Nabi sebut waktu dalam keadaan macam mana. Sebab Nabi sebut ni, hadis Nabi ni sesuai untuk semua keadaan. Kita kena tengok lah Nabi sebut kena taat walaupun mimpi teruk. Misalnya dia tidak boleh hak kamu kena sabar dalam hadis sebut. Kesabaran kamu kami akan dapat balik. Hak kamu yang diabaikan oleh mimpi kamu akan dapat di hari akhirat. Sama-sama aku kena lagu tu. Sama-sama. Ya. Ini di ketika tak ada pemimpin alternatif tu tak ada. Di ketika rakyat itu tak alih, tak ada saluran. Mana kalau kita tebal juga supaya bunuh diri. Aku ditembak oleh ni misalnya. Siapa tahap tu? Memang kalau kira di atas kertas pun kalau kita nak lawan kajian dengan cara gerila, memang mati saja. Dalam situasi tu kena sabar. Hak tu maksud Nabi. Bukan dalam keadaan biasa. Dalam keadaan terbuka dah ada kita ruang. Sama ada untuk tegur pemimpin atau untuk menjaga pemimpin dengan cara yang terhormat terbuka, kita tak boleh pakai hadis tu. Tak boleh pakai. Kalau pakai juga jadi bodoh. Pelembuan rakyat. Dicucuk dia tak boleh lagi. Islam dia tidak lagi. Baik, persoalan sekarang. Katakanlah, ini dalam peribahasa kitab-kitab siasat baru. Katakanlah kita nak pakai secara zahir hadis. Tak apalah pemimpin lain kita sabar sebab nak pahala. Masalahnya bukan semua orang jadi lagu tu. Rakyat 24-28 juta ni nyada lama-lama. Boleh jadi tahun ni tak lagi. Akhir sekali dia akan bangkit seperti di Mesir. Hak tu kesan lama berapa puluh tahun. Dia akan jadi lagu. Hak tu Nabi tak sendiri. Dia akan jadi lagu. Tu bahaya. Sebab tu kalau kita silap pendedah hadis, dia kena nampak sebelah pihak jadi bahaya. Maknanya pemimpin itu juga dia kena sedar. Rakyat juga kena sedar. Masing-masing sedar arahan agama itu. Baru jadi baik. Kalau tidak akan jadi masalah. Lepas tu tak boleh kita nak paksa rakyat taat pemimpin dalam keadaan pemimpin itu tidak baik. Tak boleh. Kalau kita paksa juga, dia jadi sport kita tekan bola dan lain. Sampai bila kita boleh tekan? Dia akan nak tembak naik itu. Berlaku ledakan di suatu ketika. Hak tu bahaya. Hak tu polis boleh tak dengar. Dia sampai ketika tu. Hak tu Nabi memang itu kemuncak tu. Kalau berlaku keberatakan, bila jatuh kajian dengan cara tu, polis pusing-pusing tu berpihak kepada rakyat, lagu mana jadi? Dia manusia ni bila siapa ditekan dalam jangka masa yang lama, dia akan jadi tak takut dah kepada peluru ni. Dia tak takut dah. Kita di sini takut kalau duduk sebuah tadi, kita ada di Palestin. Dia tahu dia berhadapan dengan senjata canggih, tapi dia pergi juga dengan batu. Buat apa tu? Buat apa tu? Dia fikir ya tak ya, dia akan mati juga. Manusia dia memikir tahap tu, dia tak fikir. Dia nak lalu bebas negara. Kalau sampai tahap tu, payah dia tak dengar kata dah tu. Jadi benda-benda begitulah. Kita kena, maknanya perlu tahan lah. Benda-benda begitu. Jadi dalam kehitaan pemimpin ni, dia tak boleh kita nak paksa rakyat dalam keadaan pemimpin tu, nak paksa rakyat taat. Kalau paksa juga itu terjadi. Mungkin sebentar saja benda terjadi, akhir sekali dia berlaku benda pelik-pelik. Benda yang lebih bahaya, lebih besar lagi. Itulah sebagai peringatan. Yang kedua, perkara yang disentuh dalam hadis ini at-tamassuk bi sunnatihi wa sunnati khulafaihi al-arba'ah min ba'd. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah khulafa dia hak secara khusus dan seterusnya lagi sahabat-sahabat yang lain pun termasuk juga mengikut pensyarah-pensyarah hadis. Jadi dalam kitab ini kitab Al-Amru bil Ittiba' wan Nahyu 'anil Ibtida' ini kitab karya Suyuti. Jadi saya nak baca sikitlah beberapa perkara. Dalam bab berpegang teguh dengan sunnah ni, Imam Suyuti kumpulkan beberapa pandangan dalam bentuk hadis-hadis Nabi dan kata-kata sahabat, kata-kata salafus salih dan tabi'in dan sebagainya. Bagaimana pandangan mereka terhadap ikut sunnah. Biasa kita dengar. Kalau biasa kita dengar, mana Nabi kata umat aku bakal berpecah pada 73. Umat aku pecah pada 73. Nabi kata 72 masuk neraka. 72 masuk neraka. Saja. Wa wahidah fil jannah wa hiyal jamaah.
Mana umat aku ni ada dalam hadis lain disebut kalau Yahudi tidak semuanya tu berpecah. Buat Yahudi tidak semuanya tu, tapi umat aku berpecah pada 73. Jadi kita jangan kejutlah kalau pecah balah ke apa memang tu memang berlaku. Nak tolak tak boleh. Oh tu macam sunnatullah tak akan berlaku lah tu. Cuma persoalan sekarang kita nak bincang ni, saya pun nak sebut ni atas dasar bagaimana kita nak menangani perpecahan itu. Bagaimana kita nak menghadapi dia. Kita tak sui pecah. Kita tak boleh tuduh lelaki orang ni pecah. Tak memang dia pecah. Mana pun hidup atas dunia akan berlaku perbezaan pendapat. Kau tu tak boleh elak dah. Sebelum kita kecil ni kita ada hak mazhab-mazhab hasil daripada perbezaan pendapat lahir mazhab tu. Tu dia benar Imam Malik. Dia buat mazhab suku Imam Syafi'i. Tercela ke Imam Syafi'i? Tak. Tak tercela Imam Syafi'i. Mana pendapat dia tu orang boleh guna. Lepas tu mazhab Malik pula banyak lagi kita kena tengok lah. Bukan bila kata Imam Syafi'i tu bila kita ikut tu kita tak tengok lain. Tak tengok langsung. Tak orang lain. Tak tunggu dia. Walaupun tengok nampak tak sesuai agama ni pun pegas macam. Itu tak pandai. Itu maksud saya kita nak bincang bagaimana nak menangani perpecahan itu supaya jadi mulia. Tak boleh tu. Jadi maknanya Nabi kata umat aku berpecah pada 73. 73. Ulama sebutlah 73. Kalau nak bilang lebih dah 73 orang ni. Apa maksud 73? Hak tu pun khilaf. Tak tu khilaf. Hak tu khilaf dah tu. Bincang tu. Terus lepas daripada zaman Nabi, zaman sahabat sekolah ni lebih dah 73. Ni umat Islam ni pecah tak tahu berapa tu. Nah, mazhab saja berapa? Hak mazhab pak tu kita tu hal lain lagi. Kalau nak kira lah. Tapi Nabi kata, Nabi sebut 72-nya semua terhumbai dalam neraka. 72. Cuma saja hak masuk syurga. Hak mana tu? Wahyal jamaah. Hak pentingnya jamaah. Jamaah tu maksud dia kena tengok dalam hadis-hadis Nabi lain. Jamaah sini maksud jamaah sahabat. Jamaah sahabat nak ikut Nabi dan jamaah orang ikut Nabi. Tak sesuai lah dengan hadis ni. Ikut aku dah ikut sunnah sahabat. Maknanya ikut sunnah sahabat. Maknanya orang Islam di atas landasan Ahlussunnah wal Jamaah. Lepas tu kalau ada sebab itulah ulama kata hak ni dari sudut perbezaan dari sudut akidah. Perbezaan dari sudut akidah. Akidah serupa. Syafi'i, Maliki, Hambali ataupun mazhab Bukhari, mazhab macam-macam orang aliran kita tu. Kok tak ada mazhab pada. Dia declare diri dia tak ikut mazhab. Dia ambil apa yang baik. Dia tengok Quran dan Sunnah. Ulama ramai tidak ikut mazhab. Kadang-kadang dia declare dia sebut dia ikut mazhab ni. Tapi banyak juga pendapat dia ikut mazhab lain. Lepas tu kita nak kata kan. Apakah dia, lepas tu Nabi sebut 73 tu pecah dari segi mana? Ini dari segi akidah ni. Dari segi akidah ni. Pecah dari segi kita kata perbezaan dari segi hak khilaf masalah fiqh ini itu tidak menyebabkan seorang itu terkeluar daripada millah, daripada agama. Tidak terkeluar. Lepas tu kita kenapa lah sebab tu dia ada perbahasan pula dalam kitab. Orang panggil benda khilaf ni benda lagu mana? Benda khilaf ni lagu. Kita nak sebut benda khilaf ni pun kita kena cumak juga. Kita pakai khilaf. Ya, khilaf tak ada dalam kitab tu. Khilaf mana? Apa maksud khilaf tu? Misalnya benda khilaf. Khilaf apa? Iyalah khilaf ni saya cari dalam kitab tak ada tu. Khilaf lagu mana? Kau khilaf kapal awak kau khilaf lagu mana? Masalah khilaf tu dia kita tak jelas dah. Dia kata belum ni khilaf. Nak kata khilaf ni kita kena faham. Hak nazar disebut al-ikhtilaf ummati wal pada di ketika hadis tu tak apalah hukum makna dia ulama terima. Al-ikhtilaf ummati ramah perbezaan khilaf yang ada sandar khilaf yang ada khilaf maksud khilaf dalam fiqh ni khilaf yang ada nas, ada sebenarnya hukum tu. Cuma cara faham berbeza. Berlaku khilaf. Itu makna khilaf. Ni tak ada nas langsung. Lepas tu kita kata khilaf. Tidak khilaf tu. Hak tu maksud bid'ah ni. Hak tu yang maksud bid'ah kita nak bincang ni adalah hadis ni bab ni bid'ah Nabi kata sah bid'ah tu. Bid'ah tu. Mengikut pengajian kita ni bab sembahyang hajat kita tak kata bid'ah. Biar orang kata bid'ah tu. Sebab kita tengok ada hadis. Walaupun hadis tu tak jelas tapi ada. Dan hadis tu tak sebut pun maknanya sembahyang hajat. Tapi ada nampak hajat tak apalah kiah-kiah. Ada tu tak apa dah. Kita tak kata bid'ah tu. Kalau tak ada bahasa nak cari tak jumpa. Kata-kata sahabat ke, kata-kata Nabi, kata-kata sahabat ke tak ada. Tak ada sikit labu. Tu orang tak panggil khilaf lagi tu.
Kalau tak panggil khilaf lah tu. Dia khilaf ni sebab kata contoh kita ada khilaf. Memahami qurb misalnya. Dalam bab fiqh kan. Qurb. Itu khilaf tu. Sebab qurb ni lafaz mustarak. Lafaz mustarak. Qurb boleh dipakai dengan qurb, boleh dipakai dengan haid. Jadi khilaf. Apa khilaf tu? Memahami. Mana ada nas. Ada nas. 3 kali suci ke 3 kali haid. Yang bab fiqh ke tak? Bab fiqh tu. Tak. Bila berlaku perceraian. Edah dia tu kan. Tak. Salah satu Qur'an tu dalam bahasa Arab dia panggil lafaz mustarak. Ada Qur'an dipakai dengan mana haid. Ada Qur'an dengan pakai tuhur, suci. Mana suci daripada haid. Mana tak suci. Katakanlah dia cerai ketika haid. Tunggu. Ada kaedah dia. Maknanya hak ni dia kira start dengan suci, hak ni kira start dengan haid. Maknanya jadi lari dah sikit masa tu. Itu khilaf. Kalau khilaf tu asas dia tak ada sikit ragu misalnya. Tu persoalan yang kata bid'ah tu. Tu masalahnya. Sebab itulah saya duk tengok ada mana benda ni kita kena faham lah. Kita akan bincang khusus tu. Bab maknanya bid'ah ni bagi pada berapa? Kalau terbagi pada dua, hak dua tu lagu mana? Hak disebut. Tu di segi luar ni, dia tu kita akan bincangkan. Cuma saya nak sebutnya mana berpecah tu, mana dari segi akidah. Lama semua tu dari segi akidah. Jadi jamaah sahabat. Ini sahabat. Ahlussunnah wal Jamaah. Dan orang yang mengikut jejak langkah sahabat. Tu sebenarnya. Jadi perbezaan dari segi fiqh, dari segi ikhtilaf ni, itu perbezaan itu kita terima sekiranya berbeza di atas nas. Kerana berdasar pada usul-usul tertentu nak faham nas tu maka berlaku perbezaan. Tetapi kalau perbezaan itu berlaku tanpa dalil, tak ada dalil sikit habis. Dan sebenarnya waktu payah kita nak cari dalam kitab-kitab ulama-ulama kota kita, dia tak khilaf kalau guna tak ada nas. Kalau guna ada nas, dia mau cara nak memahami nas berbeza, maka berlakulah khilaf. Ini kalau tak ada langsung. Boleh jadi khilaf berlaku di kalangan kita atas salafus soleh kita, di ulama-ulama besar kita dulu. Boleh jadi kerana dia tidak tahu hadis. Ada disebut, atau ada disebut. Dia jumpa hadis ni ya. Maka dia faham bahasa hadis. Jadi hakikatnya dia ikut hadis. Cuma dia tak jumpa hadis lain. Banyak berlaku gitu dalam kita. Banyak berlaku lagu. Jadi lepas tu orang lain jumpa hadis tu. Kita kena ingat zaman ulama kita dulu, hadis-hadis yang tidak didaftarkan, tidak direkodkan, tidak dibukukan seperti kita ni, semua lekat di hadapan mata kita. Dulu nak cari satu hadis kena ada jauhlah, kena pergi berkelana berbulan-bulan jangan. Kadang-kadang maklumat tu tak sampai pada dia. Dulu maklumat boleh bukan Quran saja, hadis tu secara talaki musyafahah dulu. Sebab Quran dengar betul cantik, dengar cantik gitu ya. Sekolah ni semua ada rujukan, boleh jangan cari. Imam Syafi'i ada banyak juga Imam Syafi'i dia kata aku setakat aku jumpa hadis ni aku buat putus. Banyak dia kata lagu tu. Kalau ada jumpa hadis lain, sebab tu dia kata mana kena tengok tu. Mana dia royak kalau ada hadis ni. Sebab dia tengok hadis ni. Kalau ada hadis lain macam ni, pasti akan ikut. Banyak Imam Syafi'i berkata gitu. Dan memang terbukti tu. Misalnya dalam bab setuh kan. Mana kita kata bab mula masah ni. Nah. Dia bersebut aku pakai hadis ni. Aku tak suka pakai hadis tu. Sebab apa? Sebab hadis tu ada perawi dia, aku syok, aku tak tahu perawi, aku tak kenal perawi dia. Kalau boleh pastikan perawi tu aku akan ikut hadis. Dia bersebut gitu dalam kitab. Dan itu masalah. Mana hakikat dia tu memang Imam Syafi'i pun mana memang dia pergi hadis. Itu sebenarnya cara dia. Jadi pukul mana tu kalau kita cara nak pergi hadis, kita mengajak masyarakat pergi hadis, sebenarnya kita bermetod dengan metod Imam Syafi'i tu. Jadi banyak perkara yang berlaku di zaman kita sekarang. Sebagai contoh, saya sebagai contoh, minta maaf sebagai contoh. Benda ni kecil ya. Nah, sebab tu kalau saya benda kecil saya sebut tu tak payah gagah. Nah, sebut gitu ya. Misalnya tu buat doa 2 kali. Kecil ya tu. Yalah memang kecil. Tapi kalau kecil pun kecil ni pun ada kecil pun. Boleh kata kecil bukan tak ada. Baik. Dia kata kecil, kita minta lah orang hadis. Dia kata Nabi buat 2 kali lagi tu. Misalnya tak apalah kecil pun kita nak tahu kecil. Nah, misalnya. Tapi sekali tu ada tu. Misalnya belum ada tu. Mana kita nak ajak. Lepas tu kalau kita kata khilaf, kita tengok dalam kitab-kitab Imam Syafi'i. Ada bahau? Tak ada. Tak ada bahau. Baru tak ada. Sebab jelas sekali. Lepas tu tak usah kira lah. Allah tu dia. Saya tidak maksud gitu. Cuma saya nak ayatnya. Kalau kita tahu, kalau kita belajar. Masa saya belajar dengan Tuan Guru Mufti Besar Kelantan masa dia mengajar paper, memang dia sebut gitu juga. Lepas tu kita mengajar dia, memang lagu tu juga.
Jadi kita ke sebutlah hak tu hak jelas. Kalau hak dua ni kita tak jumpa, sekadar tu saja. Jadi kena beringat bila saya sebut begitu jangan marah. Sebab apa? Kalau marah tu bukan marah saya, marah Nabi. Kena beringat. Kita sebut hadis Nabi dia marah. Dia pelik dia. Tak boleh lah tu. Kita dengar kalau kata dia tak kenal dengan kita tak faham. Cuba pergi cari. Banyak ke guru-guru di Kelantan ni. Cari lagu mana? Cara tanya tu kena juga. Betul ke Ustaz ada hadis yang kata 2 kali kena tanya lagu tu. Jangan ada kau sebut dalam kitab. Jangan tanya lagu tak kenal lagu tu. Kitab ni macam-macam kitab ni. Kita nak ada ke tak Nabi buat 2 kali. Benda kecil ni tapi nak ayat ni kalau kita nak tahu dalam agama sebab kita nak pahala kecil-kecil pun. Kita nak pahala. Benda kecil. Buai duri dia jalan raya nak ayat. Benda kecil tu. Kau tu Nabi ayat boleh pahala. Kita nak boleh pahala lah. Kau kecil besar pun. Dia pasti. Itu maksud saya. Mana tak perlu kita duduk dia. Cuma gitu kedudukan dia. Jadi cara kita menangani permasalahan khilaf ni betul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Ini berlaku terus ya. Cuba tengok dalam internet. Kita tulis dalam internet pusing kadang-kadang. Loh, berat-berat pula tu. Kau ni kata kau ni. Siapa kata popok telur? Popok bengong. Ibu dah. Siapa tahu tu parut tu. Buku hal ini pun gitu juga. Ni popok lari daripada sunnah Nabi. Popok bid'ah ni. Tu ni popok telur. Kutuk ni macam-macam. Jadi kita pun dengar kata berat lagu ni. Lepas tu nak buat lagu mana? Itulah Nabi kata berlaku selisih pendapat. Lepas tu lagu mana cara dia? Kembali pada Allah dan Rasul. Tengok dalam hadis lagu mana. Jangan tengok dalam kitab atau tahu mana lah. Tengok dalam hadis lagu mana. Itu cara dia tu. Tengok dalam hadis lagu mana. Tulis lah. Misalnya dari Pak Salim, misalnya Timur Salim. Ada orang dakwah. Kata sekali. Lepas tu kita buat 2 kali. Sepatut kalau kita ni bertanggungjawab dalam agama. Bertanggungjawab dalam agama. Kita tanya lah. Kita tanya saja kita mana ada kita nak boleh tengok dalil kata boleh 2 kali. Mana ada. Tak kesalahan gitu. Biasa berlaku. Dulu saya masa duduk di ngaji sekolah Arab ni. Atas nama buku sukat tab. Yayasan sendiri yang buat buku tu. Kat Yayasan ni kita ramai orang ni. Tapi apa yang boleh tersalah? Hubbul wata minal iman. Semua kata hadis. Memang sebut hadis pun. Ngapa dekat kita ni. Lepas tu bila ngaji. Beda hadis. Lepas tu tak ada. Pihak Yayasan pun orang muqarrar tu buat tak ada. Boleh salah orang mana berapa tahun 20 tahun pakar mengapa kita ni. Berapa dah kapal ada. Tak banyak lagi yang lain. Banyak lagi yang lain. Sebab itulah kita benar berpandu pada hadis. Banyak. Sebab tu kalau kita tak ikut hadis mata-mata baca dalam buku boleh tersalah. Misalnya semalam saya tengok dalam internet balik. Ada orang yang mengajar. Nabi beranak. Alhamdulillah lalu. Beranak. Nabi beranak tu jauhilan. Kata Alhamdulillah. Bunyi suara. Kapal tu. Zonak lalu Nabi. Dia sebut lagu. Cuba tengok hadis maulid lagu mana. Kalau ada lagu mana tu. Cuba tengok lah. Itu cara dia. Kalau tidak berat lah jadi berat. Nak pakar benda lagu. Kata Alhamdulillah. Patut tubik tak menangi. Ya macam-macam lah benda pelik-pelik lah. Benda pelik-pelik. Kalau kita boleh terima. Kalau ada sandaran yang kuat boleh. Kita boleh terima. Tapi kalau ada kalau perawi dia tak dia pasti dah tak betul, tak boleh terima. Jadi benda-benda gitulah maksud saya. Hadirin kita nak ajak supaya kalau berlaku selisih pendapat seperti mana anjuran Al-Quran, kita kena rujuk pada Al-Quran dan hadis Nabi. Dia kata kita bukan bermaksud kita nak memperlekeh ketuk guru kita. Maksud tidak maksud itu. Kita sebagai anak murid ini maksud saya, pandangan saya ya. Cara mana kita nak menangani masalah. Pernahkah kita tanya untuk guru kita? Misalnya dari Timur Kihab ni. Kita nak tengok untuk guru ada pada hadis ada orang misal. Kalau ini satu contoh, banyak benda lain kita akan bincangnya. Doa rohani ada kalau saya nak tengok hadis. Nak tengok hadis, nak tengok. Nak tahu tok guru kita tu lagu mana. Dia kata, so cara lagu orang dua. Kalau lagu tu kita bawa tok guru lagu. Tak tanggungjawab dalam agama lagu tu. Tak usah sama orang dua tok guru kita. Kalau tok guru jenis lagu tu tak sebab tok guru. Tu sebenarnya. Tak tanggungjawab dalam agama lagu. Sepatutnya kalau dia tak tahu, ramai lah kan ulama di Kelantan boleh cari, kita tanya. Boleh cari, kita tanya. Usahalah sikit. Tu usaha. Jangan gaduh marah lagi. Dia jadi tak molek. Kita tanya. Saya ingat lagi Tok Guru saya sebut masa mengaji. Sebenarnya ilmu, kalau kita tengok dalam kitab, ilmu hidup dengan cara zakarah. Apa maksud ilmu hidup dengan cara zakarah? Seorang ulama, selama mana ulama ni,
Dia jadi baca kitab kuakih orang tanya. Misalnya contohnya Tok Guru tadi, bila anak murid tanya, ada pada Tok Guru hadis sebut doa 2 kali, sepatutnya kalau dia bertanggungjawab, kelik rumah tak pergi dah orang makan gula tu, cari-cari lah kitab. Sepatutnya kalau dia bertanggungjawab. Kalau dia bertanggungjawab lah. Ni takut ni Tok Guru pun jadi tak baca. Kitab pun tinggal di balas mengajar. Takut dengar gitu. Memang ada pun. Saya pernah jumpa bodoh lah tu. Itu pengalaman saya. Tidak nak kata kat orang. Pengalaman kita. Pergi ngaji kita buat kitab tafsir. Hari tu kita buat operasi di balas tu. Buat operasi. Cuci rasa. Cari kitab dia tak ada. Kata ustaz tinggal. Kita tak ada ahli kitab. Patut mengajar lagu tu. Guna kitab kita. Jadi kita pun syok macam-macam. Jadi fitnah ke tu. Itu dia tak baca dulu. Kau nak main mengajar. Pulak dia. Orang buat operasi je balas sehari tu sifat menyaksikan mana atau kitab dia yang bersih demo kan? Tak dia mau cari. Tak nak cari waktu dem Isa dulu. Itu permasalahan saya sebutnya, maknanya kita jangan cuba merendahkan siapa-siapa. Kita minta sebab ini bab agama ni bukan bab mana, bab agama yang kita nak bawa jumpa Tuhan saja. Itu cara dia. Jadi sebab apa? Sebab saya sebut awal-awal, sebab akan datang kita akan sentuh beberapa perkara yang mungkin bagi sosok kita dia rasa sensitif. Tak perlu rasa sensitif sebab saya akan sebut dah sampai dah hadis. Dan kita tidak akan merendahkan siapa-siapa, tidak maksud gitu. Kita sebut hadis kan, apa kentelah kalau tak serupa dengan kita cuba cari penyelesaian dengan cara yang terbaik. Itu cara agama. Wajadilhum billati hi ahsan. Kita muzakarah secara baik. Itu caranya. Inilah kita ambil kesempatan nak suruh supaya Tok Guru kita tu baca situ. Kita tanya dia lah, mana Tok Guru tak hadis ni? Dia awak mari hadis tu. Kalau Tok Guru kata tak tahu, tak apalah esok amu mari tanya pula. Noyak gitu. Tak tidur dia malah tu cara. Tu cara kita nak hidup ke agama. Supaya guru tu bertanggungjawab. Ni guru tu memang sedih lah. Kita tahu lah sebab saya dulu memang kita ni kan. Yalah bukan kaki masjid. Tapi masa tu sekolah kita pergi. Kita tengok, kita boleh baca tu. Punya baca pada ni. Memang jumpa semua muhak tu. Allah kita gitu nya. Dekat jumpa kita dia. Kita mau mikir betul lah betul. Memang tak boleh. Ada jenis lah betul. Jadi mudah-mudahan mana perkara itu dengan itu. Tapi kena ikhlas lah. Kita tanya guru tu dengan maksud nak kena ke dia itu haram. Tak boleh lah. Dengan maksud nak minta pandangan lah. Sebab lama dah kita ngaji dengan dia. Dan kita pun nak suruh dia tu menambah juga ilmu dia tu guru tu. Tak kira lah dia baca 10 tahun itu duduk guna waktu sampai kali ni. Dia mesti ada penambahan sama. Mesti ada penambahan sama. Zaman lah ni berubah parut. Orang hurah lagu lain misalnya. Ada ulama hurah. Ini ayatnya hebat kita tengok hadis Nabi dibahas. Misalnya. Mar'a minkum munkaran, kita hadis biasa itu. Sesiapa lihat munkar dia ubahlah dengan tangan. Fal yughayyirhu bi yadihi wa illam yastati' fa bi lisan wa illam fa bi qalbi. Itulah semua yang muhim. Ada huraya bagus sebut. Memang kita tengok, memang boleh. Hadis ni betul lah. Ubah dengan tangan. Apakah kita memulakan perubahan dengan tangan? Dia bagus. Apakah kita memulakan perubahan dengan tangan ataupun kita mulakan dengan hati dulu? Dia kata zaman sekarang, dia kata kita, dalam keadaan sekarang ni kita kena guna dalam bentuk pelbagai. Dalam konteks anak kita rumah ataupun dalam konteks kita sebagai guru untuk pelajar kita, molek kita bermula dengan hati. Apa bermula dengan hati? Misalnya sebagai contoh. Kita biar rasa dalam hati dulu benci terhadap maksiat. Hak tu lebih utama sekarang kadang-kadang. Dalam keadaan manusia fikir tutup aurat ni tidak berlaku wajib. Bila kita kata suruh tutup wajib dia agama ni kalu. Dalam keadaan itu kadang-kadang molek kita bui dulu. Kita pandai dulu beberapa perkara yang lebih asas dalam diri dia. Benci kepada benda. Kita ular tu dulu. Sebab apa? Kalau masuk molek benci hak tu dalam hati, dia akan tubik dalam gejala lidah, dalam gejala tangan dia akan tubik. Kerana orang yang boleh ubah dengan tangan itu sebenarnya dia benci dalam hati dulu. Jadi huraya-huraya baru kita nampak lebih hidup hadis. Lebih hidup. Sebab tu maknanya kita kena tengok kitab-kitab baru ni kadang-kadang Allah bui kepada umat Nabi ni. Dulu mungkin dulu satu ketika orang tak faham, orang tak nampak nak huraya dah. Dia nampak, dia praktikal. We pernah kenal pada. Dia sedikit bila kita huraya maknanya kita faham dah. Ubah dengan tangan puasa, ubah dengan lidah ni dengan ceramah mungkin, ubah dengan hati lagu mana? Pendidikan. Ubah dengan hati tu pendidikan ibu bapa. Pendidikan guru. Kena ubah. Lagu mana kita nak ubah terasa? Tak. Sebagai contohnya gini lah kita tahu. Lah ni umumnya pelajar-pelajar ni anak-anak kita tidur ni tok MP3 di telinga sama ada dandu, nasyid atau apa. Tak ada dah kita tidur cara sunnah Nabi. Kita nak buat lagu mana?
Kadang-kadang tak boleh nak pisah dan muzik dengan anak-anak muda. Kita nak buat lagu. Nak ubah dengan lagu. Tahu dunia lah ni tak boleh nak ubah dengan tangan. Nak buat lagu. Kena ayat dia. Tak ada apa dia kata sedap nasyid ni. Sedap muzik ni, sedap lagu ni, sedap nak buat. Tak benda kecil. Anda setengah pergi ngapa Quran, tengok ayat bunyi dah, teruk tak teruknya. Bapa guna tak? Apa pun dia pakai kain tudung. Dia tak MP3 dia dengar, dalam kelas dengan iklan. MP3. Dia dengar lagu ni sedap. Enggak kita hak hati ni bila nak cek. Kena pergi pada guru perempuan juga. Jadi sebab tu kalau kita pakar tu molek, lagu mana kita nak buat, nak gerakkan anak kita supaya dia rasa benci nak. Waktu flu satu kemarin, nak fikirlah mana nak buat. Jadi kalau kita buat tu kita sudah beramal dengan hadis. Jadi huraya-huraya begitu sebenarnya molek supaya apa? Kalau tidak jadi rugi masa kita duk royak-royak di sekolah dia tambah semua. Benda tu jadi perbicaraan. Pergi ke supermarket pula tengok nak buat lagu. Dia sebut juga, ulama tu sebut, maknanya kita letak benci dalam hati tu, hak tu orang panggil pagar maya. Nak masuk pagar maya dalam anak ni payah. Kita nak kecek, nak marah mudah. Ibu bapa ni kadang-kadang pandai marah. Sebab tu tak jadi. Marah lebih hak anak lari daripada rumah pula. Banyak. Kita nak amal hadis tapi tak tahu cara. Sebab tu cara nak buat lagu mana. Kadang-kadang kita pasal dengar sekali lagu dengan dia. Tapi tak sedap lah. Kita kena nilai kepada dia. Jadi benda-benda gitu, maknanya amal sunnah kadang-kadang pendekatan semasa tu wajib kita faham. Kaedah. Jadi benda-benda tu lah. Yang mana kalau kita belajar tu, kita kena tengok huraya-huraya ulama-ulama baru yang sentiasa ada sama. Kelebihan-kelebihan Allah beri pada mereka. Supaya lebih praktikal kita nak amal hadis Nabi SAW. Jadi insya-Allah pada minggu hadapan kita bincang khusus apa berkenaan dengan hak bid'ah ni. Insya-Allah kita akan bincang khusus. Saya setakat itu. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.